Assalamualaikum murid-murid, selamat pagi semua. Apa khabar semua orang hari ini? Cikgu harap semua orang sihat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Bahasa Melayu. Baik, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam unit 14 yang bertajuk Hidup Berbakti. Untuk objektif pembelajaran hari ini, cikgu harap di akhir pembelajaran nanti, murid-murid dapat membaca dan memahami petikan dan juga mengenal pasti dan mengedit kesalahan ejaan. Apa maksud mengedit, murid-murid? Maksud mengedit ialah membetulkan kesalahan ejaan yang terdapat di dalam petikan. Baik, hari ini kita akan belajar dalam buku teks muka surat 9. Okey, ada sebuah cerita yang bertajuk Galeri Keluarga. Okey, murid-murid tengok ada cerita tentang galeri keluarga. Okey, ini cerita tentang Encik Mahzan dan anak-anaknya pergi ke Sarawak. Mereka berjumpa dengan siapa? Encik Fauzi. Okey. Kemudian mereka pergi ke galeri keluarga dan terdapat gambar-gambar ahli keluarga mereka yang dulunya merupakan pejuang tanah air. Murid-murid, tahukah murid-murid siapakah pejuang tanah air? Okey, pejuang tanah air ialah mereka yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Apa nama negara kita? Malaysia. Pandai. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang para pejuang ataupun pahlawan yang berjuang bersama-sama dalam memerdekakan tanah air kita. Jadi hari ini, cikgu akan kongsikan dengan kawan-kawan semua gambar-gambar yang menceritakan tentang negara kita. Okay, yang pertama ada gambar ketika Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan negara kita. Okay, ini sewaktu negara kita mencapai kemerdekaan. Kemudian gambar yang kedua ada gambar Tugu Negara. Okay, gambar ini tentang apa? Tentang pahlawan-pahlawan yang bersama-sama berjuang untuk membebaskan negara kita Malaysia. Okey, murid-murid, sekarang kita akan tengok pada muka surat 9 dalam buku teks jilid 2 ada sebuah cerita yang bertajuk Galeri Keluarga. Okey, ceritanya tentang apa? Mari kita baca sama. Encik Mahzan dan keluarganya melancong ke Sarawak. Encik Mahzan disambut oleh Encik Fauzi dan anaknya Julaihi. Encik Fauzi membawa Encik Mahzan ke rumahnya. Betul tak ejaan rumahnya ni? Salah. Okey. Ejaan yang betul ialah rumahnya. Elis, anak perempuan Encik Mahzan, berkenalan dengan Julaihi. Apa yang salah di sini murid-murid? Pandai. Berkenalan sepatutnya ditulis berkenalan. Mereka berbual dengan mesranya. Mesranya? Mesranya ni. Elis kagum kerana ada sebuah galeri yang dibina oleh Encik Fauzi. Okey, kagum. Betul tak kagum? Salah, pandai. Kagum. Okey, pakai huruf U. Kemudian ada lagi satu yang salah di sini. Dibina. Betul. Perkataan yang betul ialah dibina. Julaihi membawa Elis dan keluarganya memasuki galeri tersebut. Mana yang salah murid-murid? Memasuki. Pandai yang betul. Memasuki. Di dalam galeri itu terdapat gambar Datuk Julaihi. Okey murid-murid, cikgu nak tanya betul tak perkataan Datuk? Salah. Pandai yang betul ialah Datuk. Beliau pernah berjuang menentang penjajah. Beliau sanggup bergadai nyawa menentang penjajah. Betul tak ejaan sanggup? Salah. Pandai. Okey, yang betul ialah sanggup. Pakai huruf U, bukannya huruf O. Elis berasa bangga selepas membaca maklumat tersebut. Bangga. Salah ataupun betul? Salah. Okey, bila kita edit, dia akan jadi bangga. Okey, dengan huruf A di belakangnya. Bangga. Dia teringat akan pejuang yang sama di negeri asalnya, iaitu Wan Mat Saman. Okey, ini dia murid-murid cara untuk kita mengedit ejaan di dalam sebuah petikan. Okey, inilah kenapa bila ada yang salah, kita mesti betulkan semula dengan ejaan yang betul. Sekarang kita akan tengok dalam buku aktiviti di muka surat 11. Murid-murid boleh tengok aktiviti 3. Kenal pasti kesalahan ejaan. Kemudian tulis ejaan yang betul. Okay, ini dia cerita tentang Wan Muhammad Saman ataupun dikenali sebagai Wan Mat Saman. Baik, sekarang cikgu akan ceritakan tentang Wan Muhammad Saman. Okey, siapakah beliau ni? Beliau ialah orang yang membina sebuah terusan di negeri Kedah. Untuk apa terusan ni? Terusan ni sama macam sungai kecil yang dibuat panjang, yang terpanjang di negeri Malaysia untuk mengairi ataupun menyalurkan air untuk sawah padi. Ini gambar sawah padi, okey.
supaya nanti sawah padi dapat hidup dengan subur. Jadi inilah orang yang membina terusan ini. Yang pertama kali membina terusan. Okey, Wan Muhammad Saman. Cikgu baca, murid-murid semak dan baca sama-sama. Wan Muhammad Saman bin Wan Ismail banyak berjasa kepada negeri Kedah. Beliau dilahirkan di Alor Janggus, Kedah pada tahun 1830. Sejak hari itu, negeri Kedah bertambah maju. Ini salah ni murid-murid. Beliau dilantik menjadi Perdana Menteri Kedah yang pertama pada tahun 1870. Sejak hari itu, negeri Kedah bertambah maju dan membangun. Wan Muhammad Saman menubuhkan sekolah Melayu pertama di Padang Lepai, Kota Setar. Pada tahun 1861, beliau juga membuat jalan raya dan memperkenalkan rawatan perubatan moden. Jasa beliau dalam bidang pertanian amatlah besar. Ini dia bidang pertanian. Wan Muhammad Saman berjaya membina terusan. Terusan itu sepanjang 35 km. Terusan itu lebih dikenali sebagai terusan Wan Mat Saman. Okey, ini dia contoh gambar terusan. Okey, sekarang kita nak kenal pasti mana satu ejaan yang salah dan perlu diedit. Okey, yang pertama kita ada dilahirkan. Okey, dilahirkan salah. Jadi apa ejaan yang betul? Dilahirkan, pandai. Yang kedua kita ada bertambah. Bukan bertambah tapi bertambah. Seterusnya ada dilantik. Salah, bukan gunakan huruf I tetapi guna huruf I, dilantik. Kemudian ada membangun. Okey, bukan membangun tapi membangun. Seterusnya ada perkataan menubuhkan. Okey, ini salah murid-murid, mesti gunakan huruf U, menubuhkan. Seterusnya ada membuat. Okey, membuat bukan membuat. Memperkenalkan, salah. Yang betul apa? Memperkenalkan, pandai. Kemudian ada perubatan. Betul ataupun salah? Salah. Jadi mesti diedit dan ejaan yang betul ialah perubatan. Seterusnya kita ada pertanian. Pertanian betul atau salah? Salah. Pandai. Okey. Ejaan yang betul ialah pertanian. Pakai huruf I. Dan yang terakhir kita ada membina. Membina tu bukan salah. Yang betulnya ialah membina. Okey, inilah dia cara macam mana kita nak kenal pasti kesalahan ejaan. Kemudian kita nak edit dan jadikan dia ejaan yang betul. Okey murid-murid, sebelum kelas kita berakhir, cikgu nak bercerita tentang pejuang barisan hadapan. Kalau dulu sebelum kemerdekaan, kita ada para pejuang tanah air. Kita ada orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan. Sekarang kita ada pejuang barisan hadapan. Okey, siapakah dia pejuang barisan hadapan? Mari kita tengok sama-sama. Okey, yang pertama kita ada tentera. Okey, tentera ada 3. Ini tentera darat, tentera laut dan juga tentera udara. Tengok ni, kalau tentera darat di darat, maksudnya di hutan. Kalau tentera laut di laut, pandai menaiki kapal tentera. Dan kalau tentera udara, mereka menaiki jet pejuang. Okey, seterusnya kita ada polis. Okey, kita ada polis. Kita juga ada polis marin. Polis marin ni polis yang menjaga kawasan laut. Okey, kalau polis yang biasa yang kita selalu nampak tu, itu polis yang menjaga keamanan di darat. Okey, kemudian kita ada bomba. Ini dia ahli bomba. Apa tugas ahli bomba? Pandai ahli bomba memadam kebakaran. Selain itu, ahli bomba juga akan membantu ketika ada kemalangan jalan raya dan sebagainya. Kemudian kita ada doktor dan jururawat. Okey, doktor dan jururawat juga merupakan pejuang barisan hadapan. Sekarang kita sedang melalui zaman pandemik iaitu coronavirus. Jadi, mereka lah yang membantu kita semua menjadi pejuang barisan hadapan. Mereka tolong orang yang sakit, mereka tolong orang yang memerlukan perubatan dan sebagainya. Okey murid-murid, sebelum kelas kita berakhir, cikgu ada satu tugasan untuk awak semua. Berikan satu nilai yang dapat kita pelajari daripada para pejuang barisan hadapan. Okey, kita dah pernah belajar tentang nilai murni. Jadi murid-murid tuliskan jawapannya di dalam ruangan komen. Jangan lupa tulis nama masing-masing. Selamat menjawab. Okey murid-murid, sampai di sini dulu kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua, jaga diri, jaga kebersihan dan jaga keselamatan selalu. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam kelas yang berikutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.